Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita masih lagi berada di bawah tajuk sifat bahan lagi. Okey, hari ini kita nak tengok tentang sifat bahan yang kelima yang kita nak kaji, iaitu sama ada bahan menyerap air dan tidak menyerap air. Jadi di bawah tajuk ni ada 4 objektif yang kita nak capai, iaitu menyatakan 4 contoh bahan menyerap air. Yang kedua, menyatakan 4 contoh bahan yang tidak menyerap air. Yang ketiga, mengelaskan bahan kepada kumpulan yang menyerap air dan tidak menyerap air. Dan yang keempat, menyatakan kegunaan bahan menyerap air dan juga bahan yang tidak menyerap air. Baik, kita pergi pada objektif yang pertama. Tapi sebelum tu, kalau kita tengok dalam gambar ni, dalam pelbagai aktiviti kehidupan seharian kita sangat berkaitlah dengan bahan-bahan yang menyerap air dan tidak menyerap air. Contohnya yang pertama tu, kalau kita tengok aktiviti mengelap cermin, jadi kita perlukan bahan yang boleh menyerap air, sebab bila dia dah renjis dengan air tu, cermin tu dah basah, kita kena lap kan. Jadi lap kenalah bahan yang boleh menyerap air. Yang kedua, air yang kita bungkus tu, nak mengelakkan daripada air tu mengalir keluar daripada bungkusan plastik tu, mestilah bahan yang tidak boleh menyerap air. Okey, dia menghalang air daripada keluar daripada bungkusan keluar. Dan yang ketiga tu, bila hujan kita akan memakai payung. Jadi payung menghalang kita daripada terkena hujan. Jadi mestilah bahan payung tu adalah bahan yang tidak menyerap air. Kalau tak, air daripada atas akan menyerap ke bawah dan terkena pada kita. Okey, jadi kita pergi pada objektif yang pertama, iaitu menyatakan 4 contoh bahan menyerap air dan menyatakan 4 contoh bahan tidak menyerap air. Okey, jadi kat sini cikgu ada sediakan beberapa bahan. Yang pertama, kertas tisu, span, kulit, kapas, logam, papan, plastik, polisterina, kaca dan kertas. Okey, jadi bahan-bahan tu tadi kita senaraikan dalam jadual macam ni. Okey, kemudian kita akan titis dia dengan air. Okey, lepas kita titis dengan air, selepas beberapa ketika kita tengok air tu ada lagi ke tidak di permukaan bahan tersebut. Kalau ada, kita akan tandakan pada kekal ada. Kalau tak ada, kita letakkan titisan air tiada. Lepas tu nanti kita berikan inference ataupun sebab kenapa dia jadi macam tu. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita jalankan penyiasatan. Okey, pertama sekali kita ada kertas tisu. Okey, jadi sekarang kita akan titis kertas tisu ni dengan air. Okey, kita tengok tadi, bila kita titis saja, terus air tu hilang daripada permukaan kertas tisu. Okey, sekarang kita tengok span pula. Okey, kita titiskan air pada span. Okey, span pun nampaknya sama juga. Sekejap saja titisan air pada permukaan span tu tidak kelihatan lagi. Okey, kemudian kita tengok kulit. Okey, nampaknya bila kita titis kulit ni dengan air, titisan air tu kekal berada pada permukaan kulit selepas beberapa ketika. Okey, seterusnya kita tengok kapas. Okey, sekarang kita titis kapas ni dengan air. Okey, jadi kapas pun samalah juga macam kertas tisu dan span tadi. Sekejap saja air tu hilang daripada permukaan. Okey, seterusnya kita ada logam. Okey, jadi bila kita titis logam ni dengan air, titisan air tu kekal berada pada permukaan logam ni. Okey, seterusnya papan. Okey, jadi apabila kita titiskan air pada papan, selepas beberapa ketika titisan air itu tidak lagi kelihatan. Dan seterusnya plastik. Okey, bila kita titis air pada plastik, titisan tu kekal berada pada permukaan plastik. Seterusnya kita ada polisterina. Okey, polisterina pun sama macam plastik juga. Titisan air tu kekal berada di permukaan. Okey, kemudian kita ada kaca.
Okay, kaca pun sama, titisan air kekal berada pada permukaan kaca selepas dititis. Dan yang terakhir, kertas. Okay, jadi kertas ni kita tengok titisan air tu terus hilang daripada permukaan kertas lepas dititis. Baik, ini adalah keputusan yang dapat kita catatkan apabila kita titiskan air kepada bahan-bahan ni. Okay. Jadi yang pertama, bila kita titiskan air pada kertas tisu, selepas beberapa ketika tiada air pada permukaan kertas tisu. Begitu juga dengan span, tiada. Pada kulit dia kekal ada. Okay. Pada kapas, tiada titisan air pada permukaan selepas beberapa ketika. Pada logam dia kekal ada tadi. Pada papan pun tak ada selepas beberapa ketika. Okay. Untuk plastik, polisterina dan kaca, titisan air kekal berada di atas permukaan selepas beberapa ketika, dan untuk kertas tiada. Jadi apakah inferen ataupun sebab yang menyebabkan tiada titisan air kelihatan pada permukaan kertas tisu, span, kapas, papan dan juga kertas selepas beberapa ketika? Okay. Dan kenapa pula titisan air masih kelihatan kekal pada permukaan kulit, logam, plastik, polisterina dan juga kaca? Jadi kenapa? Okay. Jadi inferennya adalah kerana kertas tisu, span, kapas, papan dan juga kaca, ia merupakan bahan yang menyerap air. Jadi air yang mulanya berada di atas permukaan bahan tersebut telah diserap masuk ke dalam ruang-ruang bahan tersebut. Okey, contohnya kertas tisu, dia ada banyak ruang dalam kertas tisu tu sebenarnya. Air boleh menyerap masuk. Begitu dengan span. Kalau kita tengok span ni banyak lubang-lubang kecil dia. Kapas pun macam tu. Okey. Papan pun ada ruang-ruang udara supaya air boleh masuk, dan begitu juga dengan kertas. Sebab tu kita boleh menulis di atas kertas menggunakan pen, sebab dawat pen tu boleh meresap masuk ke dalam kertas. Manakala untuk kulit, logam, plastik, polisterina dan kaca, tidak ada ruang yang membenarkan untuk air meresap masuk. Jadi sebab itu titisan air kekal berada pada bahan ni selepas beberapa ketika pun. Okey. Jadi daripada sini, kita dah dapat kenal pasti mana bahan yang menyerap air, mana bahan yang tidak menyerap air. Jadi ada 5 bahan yang menyerap air dan ada 5 juga bahan yang tidak menyerap air. Jadi kita akan pergi kepada objektif kita yang ketiga, iaitu kita nak mengelaskan bahan-bahan ni kepada kumpulan menyerap air dan tidak menyerap air. Jadi yang pertama kita tengok tisu, kita nak letak pada bahagian menyerap air. Okey, begitu juga dengan span. Kemudian kita ada kulit tidak menyerap air. Kemudian kita ada kapas, ia menyerap air. Sebab tu kita kalau luka ke, kita akan tekap dengan kapas supaya dia menyerap kita punya luka tu lah. Kemudian logam tidak menyerap air. Papan, papan menyerap air. Sebab tu rumah papan kalau dah selalu sangat nanti dia reput kan, kena hujan. Baik, kemudian kita lihat plastik. Plastik juga bukan merupakan bahan yang menyerap air. Sebab tu awal tadi kita tengok ada plastik digunakan untuk membungkus air. Jadi dia boleh menghalang air daripada keluar daripada bungkusan. Begitu juga dengan polisterina. Dia juga biasa digunakan untuk buat cawan, buat bungkusan makanan. Kemudian kita tengok kaca. Kaca juga bukan merupakan bahan yang menyerap air. Sebab tu banyak digunakan untuk membuat cermin kenderaan, cermin rumah, sebab ia boleh menghalang daripada tempias hujan. Dan yang terakhir sekali kita tengok kertas. Kertas merupakan bahan yang menyerap air. Sebab tu kita boleh menulis menggunakan pen di atas kertas kan, sebab dakwat tu cecair air tu boleh meresap ke dalam kertas. Jadi seterusnya kita pergi kepada objektif kita yang keempat, iaitu menyatakan kegunaan bahan menyerap air dan tidak menyerap air. Jadi bahan menyerap air ni banyak digunakan untuk dibuat sapu tangan, sebab kita nak lap peluh, nak lap tangan kita yang basah. Jadi senanglah sebab dia menyerap basahan-basahan tu tadi. Begitu juga dengan mop lantai. Hujung mop tu yang merenda-renda tu, ia merupakan bahan yang menyerap air. Jadi air di atas lantai akan diserap
oleh hujung mop tu tadi. Okey, jadi tuala pun sama. Cuma tuala untuk mengelap air yang lebih banyak lah lepas kita mandi. Tapi fungsi macam sapu tangan jugalah untuk mengelap air pada kita punya tubuh. Okey. Kemudian seterusnya kita ada brush cat. Okey, brush cat kita nakkan cat tu boleh meresap. Okey, sebelum kita sapukan dia pada dinding. Begitu juga dengan brush lukisan pun sama. Ia merupakan bahan yang menyerap air sebab kita akan gunakan cat air ataupun warna air kan. Okay. Kemudian kita ada tisu. Tisu ni banyaklah yang kita gunakan di tandas, di meja makan, lepas makan kita lap, lepas dekat tandas pun lepas kita cuci muka, cuci tangan kita akan lap, okay, sampai kering. Jadi apa yang menyebabkan boleh jadi kering tu sebab air daripada pada tangan kita dan sebagainya akan diserap oleh tisu tu. Okey, dan juga ni pakaian sukan yang terakhir ni. Okey, sebab kita bila kita bersukan kita akan berpeluh. Bila kita berpeluh kita rasa tak selesa badan kita. Jadi pakaian sukan ni dia membantu menyerap peluh tu. Peluh tu akan diserap oleh pakaian. Jadi badan kita tak adalah rasa macam berair sangat kan. Okey, cuba bayangkan kita bersukan tapi pakai baju hujan. Macam mana? Okey. Jadi ini adalah antara beberapa bahan yang digunakan untuk menghasilkan objek-objek daripada bahan yang menyerap air. Ini kegunaan bahan menyerap air. Okey. Tapi macam mana dengan bahan yang tak menyerap air? Ada guna ke tidak? Dia tetap ada kegunaannya. Jadi sekarang kita tengok kegunaan bahan yang tidak menyerap air. Okey. Yang pertama baju hujan. Okey. Jadi untuk penunggang motor dan sebagainya, bila hujan nak ngelakkan basah perlulah pakai baju hujan. Jadi baju hujan tak serap air. Jadi bila kena hujan, air dari hujan tu tak meresap ke dalam baju tu. Okey, taklah membasahi penunggang motor ataupun sesiapa. Yang kedua, cawan. Okey, cawan kita mesti tak mahu bila kita isi air dalam cawan, air tu meresap keluar. Akhirnya meja kita semua basah. Kita tak mahu macam tu kan. Jadi cawan mestilah terdiri daripada bahan yang bukan menyerap air. Seterusnya payung. Macam cikgu sebut tadi awal tadi, payung. Payung menghalang kita daripada terkena hujan sebab dia tidak menyerap air. Jadi air hujan jatuh atas dia jatuh ke tepi tu, kat pinggir payung tu. Okey, begitu juga dengan kemah. Kemah ni bila kita berkemah, okey, kita tak maulah kena hujan ke kenapa, kita akan masuk dalam kemah. Jadi kemah ni mestilah bahan yang tidak menyerap air. Kemudian kita ada sampul buku. Buku teks kita tu kalau tak disampul, bila terkena hujan dia akan basah. Jadi perlu untuk kita balut buku kita tu menggunakan plastik yang tidak menyerap air. Dan terakhir sekali adalah pembungkus makanan. Bungkus makanan ni kalau kita letak kuah, kalau dia boleh menyerap air, kuah akan keluar, meresap keluar daripada bungkus makanan. Jadi habis kotor. Jadi pembungkus makanan mestilah bahan yang tidak menyerap air. Okey, jadi ini adalah beberapa kegunaan bahan yang tidak menyerap air. Okey. Jadi yang seterusnya ni. Ini adalah gabungan bahan yang menyerap air dan tidak menyerap air. Okey. Jadi yang pertama kita tengok lampin. Lampin ni bahagian dalam, okey, ia merupakan bahan yang menyerap air. Macam ni, kita kena air kencing, kanak-kanak ke dia akan serap. Jadi kanak-kanak tu tak adalah rasa basah. Kalau basah nanti mulalah dia merengek, menangis kan, dia rasa tak selesa. Jadi air kencing tu mestilah boleh diserap oleh lampin ni. Okey. Kemudian kita tengok di bahagian luar tu, okey, mestilah bahan yang tidak menyerap air. Kalau tak nanti tadi air kencing daripada dalam lampin ni dia mengalir pula ataupun meresap keluar pula, dah habis semua basah tilam pula. Jadi tak, di bahagian luar tu mestilah bahan yang tidak menyerap air. Yang menyerap air bahagian dalam saja. Okey. Yang seterusnya adalah penampal luka. Penampal luka ni kalau kita lihat dia ada satu tengah-tengah tu yang macam kapas. Kat situlah yang kita kenakan pada luka kita bila kita balut. Yang di sebelah luar ni, yang tepi tu adalah untuk melekatkan kapas tu pada kita punya tempat luka lah, kat tangan ke kat kaki. Jadi bahagian yang tempat segi yang tengah ni mestilah bahan yang boleh menyerap cecair, menyerap darah ke luka ke kan. Kalau tak nanti kita punya
darah luka tu akan meleleh ke tepi pula. Jadi mestilah dia diserap. Tapi yang bahagian luar tu dia mestilah tidak menyerap air. Kalau tak nanti luka kita tembus ke luar pula. Jadi kita tak maulah macam tu kan. Jadi penampal luka ni mestilah terdiri daripada bahan yang menyerap air. Di dalamnya, di luar adalah bahan yang tidak menyerap air. Okey, dan yang terakhir adalah kasut sukan. Macam tadilah bersukan, kaki kita pun akan berpeluh sekali. Tetapi di bahagian tapak dia mestilah bahan yang tidak boleh menyerap air. Kalau tak nanti kita terpijak tempat yang basah, dia meresap masuk ke dalam kasut. Jadi bahagian tapak diperbuat daripada getah kan, supaya ia tidak boleh menyerap air ataupun lecak di tempat kita bersukan tu. Tetapi di bahagian dalam kasut kita tu, dia berfungsi untuk menyerap peluh daripada kaki kita, supaya kaki kita tu adalah rasa tak selesa bila kita bersukan. Jadi ini pun terdiri daripada bahan yang menyerap air dan tidak menyerap air. Jadi cikgu rasa setakat itu saja pelajaran kita berkaitan dengan bahan yang menyerap air dan tidak menyerap air. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.